Assalamualaikum and welcome back to my channel di mana aku berkongsi dengan korang kisah-kisah jenayah, misteri dan paranormal yang pernah berlaku di dunia kita ini. So kisah yang aku bakal berkongsi dengan korang hari ni, aku boleh katakan agak menyedihkan lah. And kalau korang boleh bayangkan ataupun korang boleh imagine diri korang dalam story ni, korang pun akan rasa impact yang sama juga. So tanpa membuang masa, let's get into today's story. Alright guys, so hari ni aku bakal kongsikan dengan korang satu kisah yang berkisarkan pada seorang individu yang bernama Joe Ardi. Alright, so Joe ni dilahirkan pada tahun 1915 di sebuah bandar bernama Pueblo di Colorado di US. Right, and Joe ni anak kepada Henry dan Mary Ardi. Asal mereka daripada Syria. Alright, so diorang dari Syria datang ke US dengan hanya satu sebab, which is mendapat peluang pekerjaan di US. Namun disebabkan kedua ibu bapa Joe ni tak fasih dalam berbahasa Inggeris, so menjadikan peluang pekerjaan untuk mereka agak sukar. Tapi akhirnya lepas usaha yang dilakukan oleh Henry dan Mary ni, akhirnya Henry dapatlah sebuah pekerjaan di keluli utama di bandar Pueblo ni. Alright guys, so Joe ni waktu dia kecil lagi, dia mempunyai satu masalah, which is lambat bercakap tau. Dan tak pernah bercakap lebih daripada beberapa patah perkataan. Even though dia dah masuk tahun 1 di zaman persekolahan dia, dia still ada problem yang sama, which is sampai tahap yang pengetua sekolah tersebut memberhentikan Joe atas sebab yang Joe ni memang tak boleh nak belajar apa-apa dekat sekolah tu. Alright guys, yang menjadikan kisah ni lagi sedih, selepas beberapa tahun ayah Joe hilang pekerjaan di keluli utama di bandar Pueblo ni. Right, dan mengetahui nasib si Joe ni, so ayah dia merayu kepada semua kawan-kawan dia supaya mencari peluang untuk si Joe ni pergi sekolah. At least Joe bolehlah belajar something and then improve diri dia. Selepas merayu dan merayu, akhirnya Joe dapat dimasukkan ke sebuah sekolah rumah dan latihan negeri untuk orang-orang yang kecacatan mental di sebuah sekolah bernama Grand Junction, Colorado, which is dia akan ada dekat sekolah tu dari time dia kecil sampailah dia dewasa. So kisah Joe ni tak habis kat situ lah guys. So walaupun dia dah dimasukkan ke sekolah istimewa tersebut, tapi dia still ada beberapa masalah yang lain. Salah satunya dia ni still dianiayai, dipukul, diejek oleh rakan sebayanya tau. So sampai satu tahap dia dah memang tak boleh tahan dah. Joe ni dah macam dah tak boleh, dia dah give up dengan situasi dia. Dia decide untuk melarikan diri, menaiki kereta api ke Cheney di Wyoming. Dan pada masa dia lari tu, umur dia dah 21 tahun guys. Alright guys, so selepas Joe melarikan diri daripada sekolah dia tu, Joe ingat macam okey lah, finally dia dah jauhkan diri dari tempat tu, dia dapat hidup dengan tenang dan tak ada masalah lagi lepas ni. Tapi hidup dia bakal menjadi satu insiden tragik disebabkan oleh satu insiden jenayah yang bakal berlaku di kampung dia, which is di Pueblo, Colorado. So kisah dia bermula pada malam Ogos tahun 1936, di mana kedua ibu bapa Dorothy dan Barbara Drains yang baru pulang ke rumah mereka, which is di Pueblo, mendapati bahawa anak mereka, seorang daripadanya Dorothy yang berumur 15 tahun, mati dibunuh, ditetak di kepala. So scene dia punya location dia di mana Dorothy dijumpai mati, dilemuri dengan darah dia sendiri tau. And then anak dia lagi seorang, Barbara, pun sama juga, ditetak di kepala tapi masih hidup guys. So mengikut laporan, anak sulung mereka, which is Dorothy ni, dia bukan hanya dihentak di kepala, tapi dia ni pun turut dirogol oleh penjenayah tersebut. So serangan terhadap kedua gadis-gadis muda ini menyebabkan bandar Pueblo heboh, kecoh gila pasal jenayah yang telah berlaku ni. Alright, sampai satu tahap pihak media mengisytiharkan terdapat satu penjenayah yang gila seks yang sedang berleluasa di bandar tersebut. Alright, disebabkan statement ni, pihak polis pun menjejaki seorang lelaki yang berwajah Meksiko, berdasarkan penerangan yang diberi oleh dua wanita yang turut diserang berdekatan dengan rumah keluarga Drains. Alright guys, so disebabkan pihak-pihak media dah keluarkan banyak statement, dah keluarkan banyak berita pasal jenayah yang berlaku di bandar Pueblo ni, ia memberi tekanan tinggi kepada pihak polis tau untuk menjejaki penjenayah tersebut.
So salah satu sheriff yang bernama George Carroll ni, dia berasa lega sebab apa? Dia mendapat information yang tim-tim dia dah menahan seorang lelaki yang kena dengan kriteria penjenayah tersebut. And lelaki itu tak lain dan bukan Joe Hardy. So Joe ni dijumpai di kawasan landasan kereta api sedang merayau-rayau dan jalan tak tentu hala. Sebab yelah, dia kan ada kecacatan mental sikit kan. So dia memang time tu dia tengah tak tahu mana nak pergi tau. So dia merayau-rayau sini sana, which menimbulkan rasa curiga pada pihak polis. And then time tu disebabkan rupa dia, warna kulit dia memang kena dengan kriteria yang pihak polis cuba cari penjenayah ni. And lepas tu Joe ni, time dia kena tahan, lepas disoal siasat, time dekat landasan kereta api tu, time disoal siasat, Joe boleh pula pergi bagi tahu yes, dia yang terlibat dalam jenayah tersebut. Okay, which doesn't make sense at all. Okay, so kenapa aku cakap tak masuk akal? Sebab apa? Joe berada di Cheney, which is di Wyoming. Jenayah yang dah berlaku tu berada di Pueblo, bandar Pueblo, which is dalam 3 jam perjalanan tau, daripada Pueblo ke Cheney. Which macam tu aku cakap doesn't make sense. Tapi Joe bagi tahu polis yang dia yang terlibat dalam jenayah tersebut. Alright, so penangkapan Joe ni berlaku pada 26 Ogos tahun 1936 guys. Okay, macam aku cakap tadi, Joe ditahan ketika dia sedang merayau-rayau di kawasan di kawasan landasan kereta api. Okay, so selepas dia ditahan, dia dibawa ke balai polis untuk disoal siasat lebih. Okay, and sesi soal siasat tu dilakukan oleh sheriff yang aku cakap tadi, Sheriff George Carroll ni. So lepas dia dapat pengakuan dia, yang si Joe pergi cakap yang dia lakukan jenayah tersebut, so George ni dengan rasa semangat lah, dia rasa macam oh, aku finally dapat tangkap ni. Dia call chief officer dekat bandar Pueblo dan cakap okay, kita dah tangkap Mamat ni, so kita akan transfer ke bandar Pueblo lah. Okay, tapi yang pelik kan, alright, yang pelik guys, chief officer dekat bandar Pueblo ni mengatakan bahawa mereka dah menahan seorang lelaki berbangsa Mexico yang kena dengan kriteria jenayah yang dilakukan. Dan lelaki Mexico ni bernama Frank Aguila. Frank Aguila ni asalnya dia pekerja bawahan ayah kepada Dorothy dan Barbara. Okay, so sebelum insiden pembunuhan tu berlaku, what happened was that ayah si Dorothy dan Barbara ni pecat Frank ni atas sebab-sebab tertentu lah. Kita tak tahu sebab apa, mungkin ada something yang Frank ni buat, which is bapa Dorothy dengan Barbara memberhentikan dia. So which menjadikan ia satu motif untuk Frank membunuh Dorothy. So sheriff yang menangkap Joe ni, bila dia dengar tu, dia macam tak percaya tau. Dia kata tak mungkin, sebab dia rasa confident sangat yang Joe ni terlibat, sebab Joe yang mengaku dia terlibat dengan jenayah tersebut. So dia rasa macam mungkin Joe bersubahat dengan Frank ni untuk melakukan pembunuhan tersebut, which doesn't make sense, because macam aku cakap tadi, Joe ni dia ada satu kecacatan mental tau. So untuk dia buat benda-benda macam tu, maybe boleh, maybe tak. So kita tak berapa pasti tau. Tapi sheriff ni memang confident gila yang Joe ni pun terlibat dengan jenayah tersebut. Tapi this is where things get a bit interesting lah guys. So senjata yang digunakan untuk membunuh Dorothy dan mencederakan Barbara dijumpai di rumah Frank Aguila. And bukan tu sahaja, Frank siap mengaku yang dia bunuh Dorothy dan mencederakan Barbara. And bila chief officer di bandar Pueblo ditanya Frank whether dia kenal Joe ke tak, Frank cakap dia tak kenal. I don't know who Joe is. Dia tak ada terlibat pun. Lagi lah guys, lagi tak ada kena-mengena dengan si Joe ni. Tapi sheriff ni yang tangkap si Joe still confident yang bahawa Joe ni melakukan jenayah tersebut. Okay, so Joe ni dia still dalam tahanan oleh sheriff ni tau, which is si George Carroll ni lah, still dalam tahanan dia. Okay, sebab George tak nak lepas. Sebab apa? Joe dah mengaku yang dia yang terlibat dalam jenayah ni. Alright, meanwhile Frank tu dia dah start dah dia punya case dia untuk dibicarakan. Alright, and lepas semua bahan bukti telah dipersembahkan, hakim telah memutuskan bahawa si Frank ni bersalah dan dikenakan hukuman gantung sampai mati guys. Okay, so habis kat situlah kisah Frank ni. Okay, so kembali kepada si Joe ni yang masih menjadi tahanan ni, si sheriff ni still tak puas hati. Sebab apa? Dia still anggap yang Joe ni bersubahat dengan si Frank. Also, Joe ni pergi mengaku yang dia melakukan jenayah tersebut.
So lepas banyak perbincangan yang dilakukan, so akhirnya Joe dihantar balik ke bandar Pueblo untuk disoal siasat lebih, which again si Joe ni still insist yang dia yang melakukan jenayah tu tau guys. So lepas beberapa kali Joe ni dibawa ke bicara, peguam bela dia cuba nak pertahankan dia, end up hakim ni memutuskan bahawa Joe ni dikenakan hukuman mati, tapi bukan hukuman gantung sampai mati, tapi hukuman mati dengan menggunakan gas beracun lah, which bagi aku doesn't make sense. Sebab apa? Ya, si Joe ni dia dekat tempat lain tau, tu satu hal, and then dia mengaku yang dia melakukan jenayah, padahal Frank sendiri yang cakap dia tak kenal siapa Joe ni, and semua bukti menunjukkan kepada Frank. Tapi disebabkan si Joe asyik mengaku yang dia bersalah, yang dia terlibat dengan jenayah ni, so dia dikenakan hukuman matilah dengan menggunakan gas beracun. So peguam bela si Joe ni cuba untuk defend dia untuk kali terakhir lah, nak stop dia daripada kena hukuman mati ni, dengan menyatakan bahawa si Joe ni dia ada kecacatan mental, okay, and then diiktirafkan oleh 3 doktor psikiatris yang menyatakan bahawa si Joe ni otak dia ibarat macam otak budak-budak yang berumur 6 tahun tau. So otak budak-budak berumur 6 tahun, number one, dia tak pandai nak membezakan antara mana yang salah dan mana yang betul. And ada spekulasi yang menyatakan bahawa Joe ni ditekan untuk mengaku yang dia melakukan jenayah tersebut. Sama macam budak-budak yang berumur 6 tahun ke bawah, macam tu, 6-5 tahun. Kalau orang dewasa tekan orang untuk cakap satu benda tu, diorang akan follow, sebab diorang tak pandai nak fikir lagi tau. Menurut saya tak pandai nak fikir, diorang tak sampai tahap tu lagi tau. And diorang ni consider innocent lah, okay, innocent. So diorang percaya apa yang orang yang lebih dewasa cakap. So boleh jadi kes si Joe ni, dia ni mungkin ditekan untuk mengaku yang dia melakukan jenayah tersebut. So mungkin ada something behind semua benda yang dah berlaku ni. So selepas diberi keterangan kepada hakim semua, so hakim ni still tak nak dengar. Dia still kata tak ada, dia ni disabitkan dengan kesalahan tersebut dan akan melalui hukuman mati. Tak kira dah lah, so kira Joe dah kena hukuman mati ni. Oh also guys, this is lagi epic lah, which bagi aku lagi tak masuk akal. Sebab apa? Keluarga Drain ni, anak dia Barbara yang masih hidup tu, siap memberi keterangan bahawa Joe ni tak ada pun dekat situ. Joe ni memang tak ada. Tapi itu yang pelik dia, kenapa hukuman mati still dikenakan ke atas Joe? Tak tahulah, mungkin ada konspirasi di sebalik semua benda ni. Alright, so kita kena faham yang kes ni berlaku pada tahun 1930-an yang tu tau, which is pada time tu negara tersebut, okay, number one, bila datang untuk bab-bab kecacatan ni semua, diorang tak berapa nak peka tau, still consider jahil lagi lah. And then plus, kalau mereka yang bukan berkulit putih, which is yang all this white supremacy semua benda ni, so yang bukan berkulit putih, macam-macam benda lah diorang kena. So Joe ni mungkin terlibat dalam insiden tersebut. Kita tak tahulah what's the backstory behind the backstory of all this kan. Tu hanya andaian aku lah. So end up Joe ni pun dikenakan hukuman mati. So macam aku cakap tadi, semua psikiatris dah sahkan yang Joe ni, dia ada pemikiran ataupun dia punya mental state dia ibarat seorang budak yang berumur 6 tahun tau. So ketika dia dihukum mati, Joe tak faham tau what is hukuman mati tau. Bagi dia mungkin ada satu program untuk bantu dia ke apa ke, dia tak boleh nak faham benda tu. Okay, so yalah macam aku cakap lah, still otak kanak-kanak di dalam badan manusia yang dewasa. So time dia menunggu saat dia kena hukuman mati tu, so adalah macam biasa, diorang akan diletakkan di satu penjara yang mana semua banduan-banduan yang kena hukuman mati akan stay dekat situ lah. Alright, so Joe ni dijaga oleh seorang warden yang bernama Roy Best. So Roy ni kira dia teman lah si Joe ni, dia layan segala kerenah dia semua, and which to a point where Roy rasa macam mana budak ni boleh kena hukuman mati. Dia memang tak menunjukkan apa-apa sifat ganas ataupun apa-apa benda yang boleh menyebabkan dia melakukan jenayah tersebut tau.
So Roy ni rasa bersalah gila dengan si Joe. So Roy jaga dia lah, kira teman dia, layan semua kerenah dia, semualah, semua benda tu. So sampai tetap Joy belikan untuk dia satu permainan, which is mainan kereta api kepada Joe ni, which Joe anggap benda tu satu benda yang paling berharga bagi dia, guys. So Roy pun mengeluarkanlah satu statement which is menyatakan bahawa Joe ni adalah salah satu banduan hukuman mati yang paling ceria, ataupun the happiest man who ever lived death row. So pada hari Joe ni bakal dikenakan hukuman mati dia, which is pada Januari 6 tahun 1939. Time ni Joe dah 23 tahun. Alright, pada hari ni, so biasalah mereka yang bakal dikenakan hukuman mati, diorang akan ditanya lah, okay, kau nak makan makanan apa, semualah, your final wish lah orang kata kan. So Joe cakap satu benda, dia nak makan aiskrim untuk dia punya sarapan pagi, untuk dia punya makan tengah hari and makan malam dia. So okay, warden kat situ semua pun layan dan bagi dia lah makan aiskrim. So sampailah kali ni saat di mana Joe dah dipanggil untuk pergi ke ruangan gas beracun untuk melaksanakan hukuman mati tersebut. Tu macam aku cakap tadi, Joe tak faham langsung apa benda hukuman mati ni. At the last moment, Roy ni cuba sedaya upaya untuk terangkan apa yang bakal berlaku, tapi Joe macam aku cakap, dia tak boleh nak tangkap. So dia still dalam sifat yang ceria dia tu. And sebelum dia keluar menghala ke ruangan gas tersebut, mainan kereta api tersebut dia bagi dekat rakan sebilik dia untuk jaga. So dengan harapan Joe fikir dia akan balik semula ke bilik ni tu, which is end up tak lah. So Joe ni pun jalan ke arah ruangan gas tersebut dengan keadaan yang masih ceria lagi, dengan senyuman di muka semua, macam tak ada apa-apa. So bila dia dah masuk ke dalam ruangan gas, Joe didudukkan and warden yang ada dekat situ start ikat dia dekat kursi tersebut. And this is bagi aku benda yang paling menyedihkan lah. Okay, sambil warden tu ikat dia, Joe pandang dekat semua warden tu dengan hanya satu senyuman saja. Okay, Joe hanya senyum je. So ibarat macam aku cakap tadi lah, Joe tak tahu apa tu hukuman mati tau. So Roy Best yang teman dia, yang layan dia, dia dah start merasa macam this is something very sad lah untuk tengok Joe melalui benda ni. Joe memang dari awal memang tak bersalah, tapi disebabkan tak tahu apa yang telah berlaku, Joe dikenakan hukuman sebegini. Alright. So semua warden berasa berat, berartilah tinggalkan Joe kat dalam tu, tapi ni memang dah kerja dorang. So dorang dah tak boleh nak buat apa-apa. So dorang pun keluar daripada ruangan gas, and orang yang melaksanakan hukuman tersebut pun dah turn on gas beracun tu. And tak lama kemudian Joe pun meninggal. So bila Joe meninggal pada waktu tu, dikatakan warden yang menjaga dia, si Roy ni, dia menangis sebab apa, dia macam tak percaya benda ni dah berlaku. And si Joe ni boleh dikatakan seorang yang tak bersalah dikenakan hukuman mati, guys. So macam aku cakap, just bayangkan, jangan bayangkan orang dewasa yang tengah jalan ke ruangan gas untuk dihukum mati, tapi bayangkan dia seorang budak yang berumur 6 tahun yang tak faham apa-apa, yang hanya tahu masih dalam keadaan nak have fun. And then so pemikiran dia still macam tu tau. And time dia bakal kenakan hukuman mati, dia still tak faham what's going on. And finally dia pun meninggal dunia. So just imagine benda tu sekejap lah kan. So sebelum Joe dikenakan hukuman mati, peguam bela dia, which is Gale Ireland, mengeluarkan satu petition kepada Supreme Court dekat Colorado supaya membebaskan Joe, sebab tak ada bahan bukti yang menyabitkan bahawa Joe melakukan jenayah tersebut. Tapi still dorang tak pedulikan rayuan tersebut. So sampai satu tahap peguam bela tu mengeluarkan satu statement, which is, percayalah kata saya, sekiranya Joe digaskan, negeri Colorado akan hidup dalam penghinaan untuk masa yang lama. So itulah antara statement yang dikeluarkan oleh Gale Ireland, kecewa dengan Supreme Court di Colorado. So kita gerak ke 7 dekad kemudian selepas kematian Joe ni, which is pada tahun 2011, Colorado punya governor, which is Bill Ritter, akhirnya memberi pengampunan anumerta. So pengampunan anumerta tu kira pengampunan selepas
kematian. So dalam statement bil ni, bil cakap walaupun dia telah diberikan pengampunan selepas kematian, ia tidak dapat mengubah apa yang telah berlaku pada masa tu. Walaupun nama Joe telah dibersihkan, kehilangan nyawa Joe akibat kejahilan pihak polis dan juga hakim pada masa tersebut yang menjatuhkan hukuman mati tidak boleh memulihkan insiden yang telah berlaku, guys. Alright guys, so aku harap korang terhibur dengan kisah yang aku bawakan hari ni. Okay, so kisah hari ni mungkin agak depressing sikit, agak sedih sikit. Yalah, si Joe ni boleh dikatakan salah seorang yang ada kecacatan mental, and also dia telah disahkan bahawa mempunyai pemikiran seperti seorang kanak-kanak yang berumur 6 tahun. And dia ni memang tak faham apa yang tengah berlaku, and tahu-tahu dia ni dah kena hukuman mati tau. So sepanjang aku buat research pasal story ni, the background check semua aku check, yang aku baca lah, yang aku baca, memang menyedihkan tau. Bila kau bayangkan, just bayangkan lah, macam aku cakap tadi, jangan bayangkan seseorang yang dewasa yang tengah nak mengalami hukuman mati tu. Just imagine pemikiran 6 tahun ibarat dia macam satu budak yang tak faham what's going on, and tengah berjalan ke ruangan gas untuk dikenakan hukuman mati. Alright, and sampai satu tahap dia dilabelkan antara salah satu banduan hukuman mati yang paling ceria. Sebab macam aku cakap, dia tak faham what's going on. And yalah, tu aku cakap, kisah hari ni boleh dikatakan agak menyedihkan lah. So anyways, kalau korang suka pada episod hari ni, korang boleh tekan butang like yang ada di bawah. And kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe dan juga butang bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan, korang akan diberitahu. And kepada subscriber aku yang masih setia dengan channel aku mengucapkan terima kasih. Walaupun tak banyak lagi, tapi korang still ada dengan channel aku, which is sokongan korang amat berharga lah bagi aku. Alright, so guys, as always, stay safe, stay healthy, and Assalamualaikum.